Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini cikgu nak terangkan tentang tajuk bundar lebih detail. Okay. Jadi kalau kita rujuk pada buku teks masing-masing, kita di situ ada dua kaedah, iaitu dipanggil kaedah garis nombor dan gelungsur untuk dapatkan jawapan bagi bundar. Jadi sebelum tu untuk tajuk bundar ni, untuk tajuk bundar ni kita kena faham dulu apa maksud bundar. So bundar ni sebenarnya macam mana ataupun proses macam mana kita nak tentukan nombor ni, nak tentukan nombor ni nombor kepada nilai tempat terdekat. So kita nak tahu, nak tentukan nombor kepada nilai tempat terdekat. Nilai tempat terdekat yang kita nak tumpukan sekarang adalah puluh. Sebab untuk tahun 1 kita belajar puluh yang terdekat. Jadi kita kena faham dulu tentang apa itu bundar. Kita nak tentukan nilai tempat terdekat. So kat sini kita fokuskan kepada nilai tempat puluh terdekat. Sebab yang ini memang tajuk untuk tahun 1. Puluh terdekat. So sebelum nak pergi lebih jauh, kita kena tahu dulu rumah puluh. Kita recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Contoh 34, 69, 77. So kalau kita tengok kat sini, mana satu rumah puluh. So ini rumah puluh. 3 ni rumah puluh. Yang ini pun rumah puluh lah, 6. Ini sar, ini puluh. Ini sar, ini puluh. Ini sar, ini puluh. Gariskan lah. So kena tahu dulu puluh yang mana satu. Okey, baiklah. Untuk tajuk bundar, sebenarnya ada banyak teknik dan kaedah. Jadi saya terangkan semua sekali sebab ikut kefahaman masing-masing. Ada orang atau murid dia boleh ikut teknik yang pertama, mungkin tak boleh teknik kedua, ketiga. Jadi bolehlah pilih yang mana satu. So teknik yang pertama yang saya nak terangkan adalah menggunakan garis nombor. Garis nombor untuk kali ni. Kedua, kita boleh juga guna kaedah miskin kaya. Ini sekadar istilah saja. Untuk murid lebih faham. Kaedah yang ketiga, gelungsur. Mungkin saya boleh terangkan gelungsur. Selepas garis nombor saya terangkan gelungsur dulu. Dan keempat, kita boleh gunakan tulang ikan. Okey, saya terangkan 4-4, tapi mana satu yang kamu faham, kamu guna. Tak ada paksaan lah nak guna yang mana satu. Asalkan faham. Yang penting faham dan dapat jawapan yang betul. Nanti kita pergi yang pertama dulu, kaedah garis nombor. Garis nombor dulu. Okey, apa tu kaedah garis nombor? Okey, untuk kaedah garis nombor, dia seperti mana yang ada dekat dalam buku teks tu. Okey, contohlah. Saya bagi satu contoh. Contoh pertama, soalannya 63. So, untuk soalan 63 ni, nombor 23 ni, 63 ni terletak di antara nombor berapa. So, kenal pasti dulu. Langkah pertama, kenal pasti dulu. Dia berada di antara nombor berapa dan berapa. Nombor berapa tu, macam mana kita nak kenal pasti nombor berapa dan berapa tu mesti dalam bentuk puluh. Nilai tempatnya puluh. 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Bukan 43, 27, tak. Dia mesti 10, 20, 30 dan seterusnya lah. Itu dalam rumah puluh. So 63 ni berada di antara nombor 60 dan 70.
60 dan 70. So, bila dah kena pasti ni, baru kita terus buat garis nombor. Okey, buat garis nombor. Kat sini mula-mula kita letakkan 60 dan di hujungnya kita letakkan 70. Jadi, di sebelah dalam ni kita letakkan senggat supaya kita tahu nombor apa yang berada di antara 60 hingga 70 ni. So, kita mula 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. So, kalau kita tengok 63 ni berada dekat mana? So, lepas 60, 61, 62, 63. So, kita terus tulis 63. 63 ni lebih hampir ataupun dekat dengan nombor berapa? 60 atau 70? Mana lagi dekat dia nak pergi? Semestinya 60. Sebab dia perlukan 3 langkah je. Tak jauh pun. Kalau dia pergi 70 ni jauh. Jadi 60 je lah. 60 3 langkah je ke belakang kan? Dekat je. Sebab tu lah bila kita cakap nak bundar ni kita kena tahu. Puluh terdekat. Ada perkataan terdekat ataupun terhampir. Terhampir pun boleh kita pakai juga. Boleh guna juga perkataan tu. So, bila kita bundarkan 63, jawapannya akan jadi 60. So, jawapannya 60. Okey. Yang kedua. Okey, contoh 47. Okey, 47. Okey, 47 berada di antara nombor berapa dengan berapa? Boleh tak? 40 dan 50. So, kita buat garis nombor juga. Di hadapannya letak nombor 40. Di hujungnya letak 50. Kemudian, masukkan senggat-senggat supaya mudah. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Jadi kat mana berada, di mana apa kedudukan 47 dekat dalam garis nombor ni tadi. So kita masukkan. Jadi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. So 47 berada dekat sini. Okay. Cuba tengok 47 ni lebih dekat dengan mana? 50 ke 40? So kita nampak lah lebih jelas kat sini kita nampak memang 50 lah lebih dekat. So, apabila 47 dibundarkan kepada 10 terdekat, dia akan jadi, jawapannya akan jadi 50. Okey, boleh tak? Okey. Okey, ini kita dah selesai dengan garis nombor. Okey, untuk garis nombor kita dah selesai. Kita terus yang teknik yang seterusnya iaitu gelungsu. Okey, gelungsu. Kita terus pergi ke sini dulu gelungsu dulu. Okay. Untuk gelungsu ni, actually macam kita main gelungsu tu lah. Okay. Kaedah yang kedua, gelungsu. Okay, gelungsu. Apa tu gelungsu? Nak main gelungsu, slide. Main slide kan? Okay. Okay, soalan. Saya letakkan kat sini 43. Okay, 43. So, saya pun buat satu gelungsu macam ni. Mula daripada ni lah. Bawah, naik ke atas, turun. Okay. Okay, kat sini dia mesti ada puncak lah. Macam kita main roller coaster tu. Okay, kita mula. Kena pasti dulu juga. Langkah pertama macam tadi juga. Macam garis nombor tu juga. Kita kena pasti berada di antara nombor berapa dengan berapa. So, kita tahu 43 berada di antara nombor 40 dan 50. So, letakkan 40 di sebelah kiri, bawah. 50 di sebelah kanan, bawah juga. Okay, hujung tu lah. Inilah, dia punya hujung lah. Hujung tamat dia. Mula dan tamat. Okey. Di antara sepanjang garisan gelungsu ni sebenarnya ada nombor-nombor. So, ada nombor 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
Jadi kita letakkanlah supaya kita boleh nampak. Okey. Kat mana kedudukan 43? Okey, 43 berada di sini. Jadi, andai kata kita letakkan satu guli, sebiji guli dekat sini 43 ni. Pada kedudukan 43 ni, kita letak guli kat sini. Okey, apa jadi pada guli ni? Guli ni akan menggelongsor jatuh ke 40. Dia takkan patah semula ataupun patah ke atas, naik ke atas, turun ke 50, tak. Sebab 43 ni kedudukan dia betul-betul curam, dia akan turunlah terus ke 40. Dia akan terus turun ke 40. Jadi, apabila 43 dibundarkan kepada 10 terdekat, jawapannya adalah 40. Jawapannya 40. Boleh? Okey, seterusnya. Kita letakkan soalan seterusnya, soalan yang kedua. Kita letak 35. 35. Kita buat gelongsor ni. Okey. Untuk soalan ini, sama juga untuk 35 ni. Kita pastikan dulu 35 terletak di antara nombor berapa? 30 dan 40. So, letakkan 30 di permulaan gelongsor dan 40 di bahagian penamat lah gelongsor. So, di antara 30 sampai 40 kita ada banyak nombor. Kita letakkan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nak mudah kita tulislah supaya kita nampak. Kita nampak. Jadi, bila kita dah tulis, kita nampak tu, mudahlah nak tengok. Okey, baiklah. Okey. Kena pasti 35 ni berada dekat mana? Oh, dekat tengah-tengah ni. Okey, kita bulatkan dulu. So, kita letakkan guli kat sini. Kalau macam ni macam mana ya? Guli kat tengah-tengah ni. Mana-mana pun boleh jatuh. 30 boleh, 40 boleh. Okey, ni case, the special case sikit. Untuk yang berada di tengah-tengah atau menggunakan nombor 5 dia berada di tengah-tengah. Cikgu nak tekankan kat sini sekiranya nombor berada ataupun terletak di tengah-tengah di antara nombor puluh yang berturutan yang tadi, apabila dibundarkan, dia mesti pergi ke nombor puluh yang lebih besar. Nombor puluh yang lebih besar ialah 40. Dia tak akan turun ke belakang. Maknanya apabila dia dah berjalan, separuh jalan dah separuh jalan, dia akan pilih nak ke depan. Dia tak akan patah balik ke belakang. Jadi apabila dia berada di tengah-tengah, guli ni tak akan patah balik ke belakang, dia akan ke depan. Dia special sikit. Yang kalau yang 30 ni memang kita panggil dia special. So, apa-apa nombor lah, kalau kita jumpa apa-apa nombor yang berada di tengah-tengah, 35 ke, 45, 75, 95, start daripada 5 ni, walaupun dia berada kat tengah, dia mesti kita kena pilih nombor yang puluh yang lebih besar. Jadi kita akan pilih dia jatuh ke sini dan turun ke nombor 40. Jadi apabila 35 dibundarkan kepada puluh terdekat, dia akan menjadi nombor 40. Ini jawapan dia 40 lah. Okey. Jelas tak? Okey. Nanti kita sambung lagi untuk miskin kayu pula lepas ni. Okey.